Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tajuk kebarangkalian 2 ini dengan membuat latihan-latihan berkaitan dengan tajuk peperiksaan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada soalan latihan, contoh-contoh soalan latihan, kita ulang kaji dulu sikit apa itu rumus bagi kebarangkalian sesuatu peristiwa. Kebarangkalian sesuatu peristiwa adalah bersamaan dengan bilangan kesudahan bahagi jumlah percubaan. Okey, baiklah, mari kita buat latihan dan kita bincangkan sama-sama. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Okey, untuk kali ini cikgu hanya bincangkan soalan-soalan format peperiksaan yang akan keluar pada kertas 2. Untuk makluman tajuk kebarangkalian ini keluar dalam kertas 2 bahagian A, selalunya 6 markah. Bila bahagian A maksudnya kamu wajib jawab. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Raja di sebelah menunjukkan 3 kad berlabel di dalam kotak P dan 5 kad berlabel di dalam kotak Q. 2 kad dipilih secara rawak, 1 daripada kotak P dan 1 kad lagi daripada kotak Q. Diberi kad-kad dalam kotak P adalah berlabel dengan huruf N, E dan W. Kotak Q berlabel dengan huruf H, O, U, S dan E. Okey, soalan pertama dia minta kamu menyenaraikan ruang sampel. Yang kedua, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad yang dipilih ialah berlabel dengan huruf yang sama dan kedua berlabel dengan N atau berlabel dengan huruf vokal. So, soalan B ni dia minta 2 benda. Kamu senarai kesudahan peristiwa yang mungkin, dan yang kedua dia minta kamu cari kebarangkalian. Bila 2 benda diminta bermaksud kat sini 2 markah. Okey, pertama kamu kena senaraikan ruang sampel. Kalau kita lihat pada soalan, kotak mana yang disebut dulu? Dia sebut di dalam kotak P dan 5 lagi di dalam kotak Q. 2 kad dipilih secara rawak, 1 daripada kotak P dan 1 lagi daripada kotak Q. Bermaksud dia sebut P dulu kemudian baru Q. So, bila kamu menyenaraikan ruang sampel, kamu mesti ambil unsur dari kotak P dulu baru kotak H sebab dia sebut P dulu. So, bila kita menyenaraikan, dia akan jadi, dan di sini tak ada syarat dikembalikan atau tidak dikembalikan kan. Jadi kita andaikan kita ambil itu kita tak masuk dah. Maka so dia akan jadi NH, NO, NU, NS dan NE. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, EH, EO, EU, ES dan EE. Dan kemungkinan yang ketiga, WH, WO, WU, WS dan WE. Ingat, bila kita menulis ruang sampel, pastikan kita menulis tanda kurungan koma dan pada permulaan dan akhir mesti ada tata tanda set yang kurungan kerenting tu. Okey? So, bilangan sampel semua ada 15. Jadi kat situ kita senaraikan. Ingat, bila kita menyenaraikan mesti dalam kurungan. Kalau tak ada kurungan salah. Okey, selesai. Kamu dapat 2 markah. Soalan B tadi nak apa? Cari kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad yang dipilih ialah berlabel huruf yang sama. So, bila berhuruf yang sama, maksudnya hanya ada satu sahaja, iaitu apa? E. Kan? Jadi, bila kita tulis, pastikan simbol curly bracket tu ada kurungan E, E. Dari situ,
dapat 1 markah dan memberi nilai kebarangkaliannya. Berapa? 1 per bilangannya ada 1, bilangan semua sampel ada 15. Jadi 1 per 15. Soalan kedua dia nak berlabel dengan huruf N atau huruf vokal. Bila atau apa syarat hari tu? Cikgu dah ajar? Bila atau maksudnya salah satu ada, kita boleh ambil. Dua-dua lagi bagus. Maksudnya asalkan awak punya sampel tu ada huruf N, boleh ambil. Tak kisahlah N apa belakang dia. Ataupun asal ada huruf vokal, boleh ambil. Maksudnya ada huruf vokal kat depan ke kat belakang ke, kita boleh ambil. So apa dia? Dia punya sampel-sampelnya, unsur-unsurnya. Ingat, jangan lupa tanda curly bracket. NH sebab ada N. NO ada N, ada O. NU, NS, NE. Itu untuk huruf N. Yang seterusnya EH, EO, EU, ES, EE. Itu sebab ada huruf vokal. WO, WU, WE. Sebab ada huruf vokal. Mana-mana asalkan kita jumpa. Kalau atau salah satu syarat dipenuhi, kita boleh ambil. Tapi kalau dan, kena ikut dua-dua. Okey, so berapa nilainya, berapa bilangannya? Ada 13. Maka nilainya 13 per 15. 13 per 15 tak boleh kecilkan. So, tinggalkan jawapan macam tu je. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni sebenarnya adalah contoh soalan pasir. Soalan-soalan pasir, soalan SPM peperiksaan sebenar. So, kita tengok. Raja menunjukkan 1 dadu adil dan 1 cakera dengan 4 sektor yang sama besar. 1 penunjuk dan 1 penunjuk yang tetap. Setiap satu sektor masing-masing dilabel dengan huruf P, Q, R dan S. Amir membaling dadu itu sekali dan kemudian memutarkan cakera itu sekali. Soalan pertama, lengkapkan kesudahan yang mungkin di dalam jadual di ruang jawapan. B. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bahawa penunjuk itu menunjukkan sektor R. Maksudnya asalkan ada huruf R je boleh ambil. Yang kedua, dadu itu menunjukkan nombor genap atau sektor Q. Maksudnya nombor genap pun boleh ambil, sektor Q pun boleh ambil sebab dia atau. Salah satu kita boleh terima. So kalau kita lihat di sini, dia sebut apa dulu? Dia sebut dadu dulu. Maka nanti kita punya sampel akan start dengan dadu. Baru sektor. So dadu ada berapa permukaan? 6. So unsur kita nanti akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh? Okey, so ini adalah semua kesudahan yang mungkin. Okey, dalam peperiksaan, kalau dia bagi dalam bentuk jadual macam ni, tak semestinya semua kamu kena buat sendiri. Okey, sebenarnya yang tulisan merah itu adalah yang perlu kamu isi dalam peperiksaan. Yang tulisan merah tu cikgu dah isikan untuk kamu. Sebenarnya yang bertulisan merah tu sebenarnya adalah ruangan kosong. So, kamu kena isi sendirilah. Okey, 2 markah untuk soalan ni. Okey, so kesudahan yang mungkin bila dia bagi dalam bentuk jadual macam ni, tak ada masalah kamu selesaikan dalam jadual. Kamu boleh sama ada dalam bentuk set tadi, kamu buat kurungan-kurungan macam soalan pertama tadi, ataupun sebenarnya ruang sampel kamu boleh tulis dalam bentuk jadual macam ni. Boleh mana-mana, tak ada masalah. Okey, so apakah kemungkinannya? Dia sebut dadu dulu. Jadi dadu mesti dekat bawah lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kita akan tulis dulu. Yang dekat atas, putaran cakra P, Q, R, S. Jadi kita tulis macam mana? Ikutlah. So dadu dulu kan. Jadi 1P, 1Q, 1R, 1S. 2P, 2Q, 2R, 2S. Dan seterusnya sampai 6S. Okey. Untuk ni 2 markah. Okey. Kalaulah dia tak bagi ruangan kosong pun contohnya, kamu boleh je buat macam ni. Tak ada masalah. Sebenarnya lebih mudah kamu buat yang beginilah. Okey, contoh yang kedua, soalan yang kedua dia minta apa? Asalkan penunjuk itu menunjukkan huruf R. So, maksudnya asalkan yang belakang ada R, kita boleh ambil lah untuk B1. Maka apa jawapan dia? Sampelnya
1R, 2R, 3R, 4R, 5R dan 6R. Bilangan sampel semua ada berapa? 6 darab 4, 24. So, untuk soalan B1, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, kita ada 6. Jadi 6 per 24. 6 per 24 itu boleh dikecilkan. Jadi kita kecilkan, kita akan dapat nilai setaranya 1 per 4. Okey, dalam peperiksaan seelok-eloknya kita berikan jawapan yang paling, pecahan yang paling kecil lah. Okey, nilai yang paling kecil. Okey, soalan B2 dia nak apa? Dia nak tadi apa tadi? Lupa dah cikgu. Jawapannya adalah 2P, 2Q, 2R, 2S bernombor genap atau berhuruf Q kan tadi kan? So, nombor genap 2. So, 2P, 2Q, 2R, 2S. 4P, 4Q, 4R, 4S. 6P, 6Q, 6R, 6S. Yang itu untuk nombor genap. Yang belakang tu adalah 1Q, 3Q, 5Q. Itu adalah untuk berhuruf Q. Sebab kalau atau salah satu ada kita boleh ambil kan? Jadi berapa bilangan sampel? 15 per 24. 15 per 24 boleh dikecilkan jadi 5 per 8. Kita lihat contoh yang ketiga, contoh yang seterusnya. Ini juga merupakan soalan pasia HPM. Okey, yang telah saya ubah suai sikit. Okey, jadual menunjukkan nama peserta daripada Persatuan Sains dan Persatuan Matematik yang menghadiri satu program perkhemahan. Kita tengok, Persatuan Sains ada Ali, Bob, Nora. Persatuan Matematik ada Kumar, Ros, Suzy dan Lina. Dua peserta dikehendaki memberi ucapan di akhir program itu. Soalan A, seorang peserta dipilih secerawat daripada Persatuan Matematik dan kemudian seorang lagi dipilih secerawat daripada Persatuan Matematik. Dua orang dipilih tapi dia nak dua-dua daripada Persatuan Matematik. Okey, soalan pertama. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Dan soalan kedua, cari kebarangkalian bahawa seorang lelaki dan perempuan dipilih. Okey, di sini takkan ada pengulangan. Maksudnya orang yang sama dia tak akan keluar dua kali lah. Okey, maka apa jawapannya? Maka ruas sampelnya untuk soalan A pertama akan jadi Kumar Ros, Kumar Suzy, Kumar Lina. Ros Suzy, Ros Lina, Suzy Lina. Dia dah Kumar Ros, dia tak boleh Ros Kumar. Sebenarnya itu orang yang sama. So dia hanya keluar sekali sahajalah. So Kumar Ros, Kumar Suzy, Kumar Lina. Ros Suzy, Ros Lina dan Suzy Lina. Okey, soalan pertama dia nak cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan dipilih. So mesti lakinya Kumar lah. Selain daripada tu Kumar Ros, Kumar Suzy, Kumar Lina. So ada berapa? 3 orang. Jumlah sampel ada berapa? 6. So 3 per 6 apabila kita kecilkan jadi 1 per 2. Soalan B, ni sambungan daripada soalan tadi. Soalan B, ini situasi yang kedua. Seorang peserta dipilih secerawat daripada kumpulan lelaki dan kemudian seorang peserta lagi dipilih secerawat daripada kumpulan perempuan. Dalam kes ni dia tak minta persatuan apa. As long as seorang lelaki mesti seorang perempuan. Okey, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel ini. Jadi, kita punya jawapan akan jadi mesti seorang lelaki, seorang perempuan. Dia tak kira daripada persatuan apa. Okey. So, Ali Nora, Ali Ros, Ali Suzy, Ali Lina. Bob Nora, Bob Ros, Bob Suzy, Bob Lina. Kumar Nora, Kumar Ros, Kumar Suzy, Kumar Lina. So, tak perlulah ada Nora Ali sebab dah ada Ali Nora. Itu orang yang sama. Jadi akan ada berapa sampel tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bilangan sampel awak ada 12. Okey, boleh?
Pergi soalan kedua. Seterusnya, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta dipilih adalah daripada persatuan sains. So, dia nak hanya daripada persatuan sains sahaja. Lelaki sains, perempuan pun mesti sains. So, apa jawapannya? Ali Nora dan Bob Nora. Jadi, 2/12. 2/12 boleh dikecilkan jadi 1/6. Okey, berdasarkan 3 contoh yang cikgu berikan sebelum ini. So, cikgu di sini beri 2 latihan. 2 latihan yang lebih kurang. So, kebanyakan soalan-soalan peperiksaan adalah soalan-soalan yang begini. Soalan bersyarat dan soalan tak bersyarat. Kita tengok. Raja menunjukkan 3 kad berlabel di kotak P dan 4 kad berlabel di kotak Q. So, kotak P ada BIG, kotak Q ada 1, 2, 4 dan 5. 2 kad dipilih secara rawak, 1 kad daripada kotak P dan 1 kad lagi daripada kotak Q. Maksudnya disebut P dulu baru Q. So, awak punya ruang sampel mesti huruf P huruf daripada kotak P, lepas tu baru daripada kotak Q. Faham? Okey. Soalan B, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin berdasarkan ruang sampel tadi. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bahawa kad yang dipilih itu mesti berlabel dengan huruf vokal dan nombor genap. Bila dan mesti ikut penuh syarat dua-dua. Dia mesti huruf vokal dan genap je. Tak boleh vokal ganjil ke tak boleh. Atau tak vokal genap ke tak boleh. Dia mesti vokal genap. Vokal genap. Okay, sebab dia dan. Okay. 2, berlabel G atau 1 nombor gandaan 2 dipilih. Maksudnya dia boleh lah ni. Sebab atau. Sama ada G sahaja yang ada pun boleh. Gandaan 2 yang ada je pun boleh. Mana-mana. Sebab dia atau. Kalau dan mesti ikut syarat. Kalau atau salah satu ada, kamu dah boleh ambil. Okey, latihan yang seterusnya. Latihan kedua. Sama juga. Raja menunjukkan 5 kad melabel dengan huruf SMILE, smile. Semua kad dimasukkan dalam sebuah kotak. 1 kad 2 huruf hendak dibentuk menggunakan mana-mana 2 daripada kad ini. 2 kad dipilih secara rawak 1 persatu tanpa dikembalikan. Kat sini ada perkataan tanpa dikembalikan. Maksudnya awak dah cabut kali pertama, nombor tu dia tak akan berulang kali kedua. Maksudnya dia tak akan ada SS, tak ada MM, tak ada II, tak ada LL, tak ada II. Dia hanya SM, SI, SLSE ataupun MS, MI, ML, ME dan seterusnya lah. Okey, tu menyenaraikan ruang sampel sebab tanpa dikembalikan. Kalau disebut kad yang pertama dicabut, diambil, dicatatkan maklumatnya dan dimasukkan semula. Bila dimasukkan semula atau dikembalikan semula, maksudnya akan ada huruf yang berulang. Faham beza di antara tanpa dikembalikan dengan dikembalikan. Okey, B. Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa kad itu bermula dengan huruf M. Dia mesti start dengan huruf M. Belakang tak kisah, asalkan depan M. Okey, yang kedua, kad itu terdiri daripada 2 vokal atau 2 konsonan. Mesti 2 vokal. Maksudnya, vokal apa? IE kan? Konsonan selain daripada IE. Tapi dua-dua mesti vokal atau dua-dua mesti konsonan. Okey, so selamat menjawab. Cikgu bagi 2 latihan ni. So macam biasa, buat nanti snap hantar dekat saya through WhatsApp. Okey, nanti cikgu tanda, cikgu pulang balik. Okey, terima kasih.